Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dihormati Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Seremban, betul? Seremban Selatan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla untuk mencapai martabat hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Kerana Allah kata dalam surah As-Sajdah 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita ini, yang asalnya kita ini mati, hari ini yang kita hidup ni bukan sifat kita. Sifat kita adalah mati. Yang hidup ini adalah dihidupkan. Ditiupkan roh dalam jasad kita ini yang asalnya mati. Lepas ni mati. Asal kita mati dan mati balik lepas ni, kemudian dihidupkan balik. Dan surah Baqarah 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati. Mati kita ni, kemudian hidup. Dah hidup tak sedar diri. Itu ayat dia. Bila orang mati kan, hidup, dia tak ada ilmu, dia tak sedar diri kan. Nak ceritanya bila kata mati, Allah hidupkan, Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan. Qalilan ma tashkurun. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ni hakikatnya tuan-tuan. Ni tolak tepi yang tak masuk, yang tak syahadah ni. Ni kira yang bersyahadah ni. Yang dah bersyahadah ni, yang dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dah mengucap dua kalimah syahadah. Islam dia, Islam. Macam mana tahu dia Islam? Solat. Kalau tak solat, kafir. Itu Nabi kata, beza dia. Dah Islam ramai tidak? Nak tahu bila ramai? Tengok solat Jumaat, beratur orang solat sehari. Dah masuk macam sini masuk. Sini masuk macam mana? Queue tak? Queue kan? Di situ nampak ramai manusia banyak nak solat. Tiba subuh, ruyuk terus. Nampak? Solat raya ramai. Solat Jumaat ramai. Tapi dalam ramai-ramai tu Allah kata, kalau kira ikutkan nisbah orang Islam satu dunia, 1.2 lebih bilion. 1.2, 1.6 lebih kurang lah. Bilion tu kan, bilion. Banyak tu bilion tu. Tapi dalam bilion tu Allah kata apa? Qalilan ma tashkurun. Sedikit.
Nisbah sedikit ni tuan-tuan sebenarnya mata Allah SWT, kalau kata sedikit dalam konteks 100, sedikit tu maksudnya 10% dan ke bawah sikit. Maknanya 90% tu kufur. Allah Akbar. 90%. Kalau tak 20 tu kira banyak lah. 15 pun banyak. Kalau sikit ni 10 ke bawah. Maknanya dalam nisbah 1.2 bilion manusia umat Islam ni, 10% daripada 1.2 bilion itu yang kalau nisbah nombor lah. Tapi di sisi Allah qalil, lagi sedikit. Qalil lamma tashkurun. Dan ini kalau kita lihat bagaimana nak pastikan syukur ni dalam konteks yang sebenar, yang mana kita nisbahkan pada iman. Islam kita boleh nampak, syukur tak nampak sebenarnya, sebab syukur perbahasan iman. Dan nak tahu dia ni benar-benar bersyukur tidak, ketika Allah berikan dia nikmat. Sangat sedikit orang yang menghargai nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat nafas. Lalu datanglah satu dipanggil apa? Dialog lah. Tahu nak buat apa, boleh cakap tak tahu nak buat apa. Mana ni tak menghayati nikmat nafas, sampai tak tahu nak buat apa. Ataupun saja-saja dah. Sampai tahap nafas itu dah tak tahu nak buat apa. Sedangkan kalau nak nisbahkan ibadah ini, Allah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Setiap hela nafas, tiada pun istilah tiada buat apa-apa. Tu dia. Jadi cuma bayangkan berapa ramai orang kata bosan Ustaz. Hidup saya ni bosan. Nah, bosan. Datang masjid taklah jauh sangat, dalam 10 minit tak sampai. Rasa saya paling jauh malam ni. Sejam 20 minit. Kebosanan itu tidak wujud bagi orang beriman. Jadi kalau nisbahkan qalil tadi, berapa ramai manusia, kalau kita letak pada solat, mungkin orang tak pernah kata solat bosan. Tak berani lagi orang cakap. Ada tuan-tuan, lepas solat bosan solat ni. Tak lama lah tu. Tak lama kita talqin akan cepat. Tak ada, tak berani lagi. Ceramah pun tak berani lah orang cakap bosan. Muka je dah tunjuk bosan, tapi tak berani cakap lah. Dia tak berani lagi sebab dia nyata amalan tu. Tapi kehidupan, berapa ramai cakap bosan? Kehidupan bukan amalan. Tahulah Ustaz, saya bosan dengan suami saya tu. Nampak. Mula ada macam tak ada, macam tunggu. Kalau tahu je tak payah kahwin. Nampak? Dulu beria nak kahwin, dah tahu tu, dah kahwin tak nak kahwin pula. Bosan dengan kerja, bosan dengan keluarga, bosan dengan anak, bosan tu, bosan ni, azab. Bosan ni ditukar pada azab sebenarnya. Nah, kalau begitu sebenarnya mata Allah SWT baru kita nampak, iyalah, berapa ramai kalau kita interview, macam mana dengan hidup anda hari ini? Alhamdulillah, saya gembira dan bahagia. Nak jumpa orang macam tu. Dia punya, macam mana hidup ini lagi? Tak tahulah Ustaz, Covid ni, payahlah Covid ni. Mula Covid ni bersalah kan? Tahulah. Mula, macam mana hidup? Tahulah Ustaz. Bolehlah apa yang ada. Nampak? Dia tak nampak persoalan macam mana hidup tu, persoalan tentang nafas. Macam mana nafas? Subhanallah Ustaz, nafas ni setakat hari ni saya pergi kedai mana-mana tak jual Ustaz. Saya tak jumpa jual nafas lagi mana. Subhanallah. Patutnya. Tapi nisbah kehidupan kita akan nisbahkan pada kebendaan. Ternyata tidak. Allah kata qalil nyamma tashkurun. Ternyata tuan-tuan, berapa ramai orang tukar hidup ni jadi kebendaan. Kehidupan bertuhankan kebendaan. Bertepatan dengan tajuk kita malam ni, hakikat pengabdian. Berapa ramai hari ini yang tidak benar-benar memahami akan hakikat atau kebenaran sebenar-benar dia ni hamba siapa. Sebut dia, rasa belum tentu. Sebut-sebut dia, sebut-sebut saya nak Allah Ustaz. Sebab hamba Allah ni ciri yang utama dah selama-lamanya. Manakah masa pun tak panjang ni kan. Ni ikut SOP, Isyak berhenti kita ni. Kita berhenti lah Isyak kan, lajak sikit lah. Lajak sikit Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Baik. Jadi nak bagi tahunya, kesimpulan kalau benar-benar kita mencapai tahapan martabat hamba yang sebenar,
pengabdian yang sebenar-benarnya tiada istilah bosan. Itu dia. Kita bahas bahasa mudah. Sebab apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Bila hati tenang, mana ada istilah bosan, tuan-tuan? Tak ada istilah bosan, tak ada istilah duduk saja, tak ada istilah nak mengada-ngada, tak ada. Dia mencapai martabat hamba yang benar-benar sembah kepada yang sebenarnya, maka Allah bagi ganjaran. Macam contoh kita bekerja, kalau benar-benar bekerja bagi gaji, suka lah. Macam tu lah. Nah, kita nak mencapai martabat kita beribadah sebenar-benar ibadat yang mencapai martabat tadi hamba Allah. Itu dipanggil hakikat pengabdian. Maka sebab tu saya mukadimahkan mana-mana tempat saya mukadimah dengan syukur tu. Sebab syukur ni syukur ni adalah dia panggil indikator ataupun ukuran untuk kita pergi kepada ibadah yang lain sebenarnya. Sebab begini sebenarnya mata Allah SWT. Mana mungkin kita boleh bersabar, menyayangi, beribadat macam kita buat tadi, ibadat khusus, pada masa sama kita kufur. Mana mungkin? Sebab lawan kepada syukur kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur atau kufur dengan Allah Ta'ala ni very clear. Dia tak ada istilah. Cuma orang kita ni istilahnya tak berapa syukur. Bukan Ustaz, ialah tak berapa syukur. Bunyi juga syukur tu. Cakap dia kufur kamu ni. Ambil kita. Kufur. Syukur atau kufur. Sebab bila kita tidak mencapai martabat hamba yang benar-benar ingat Allah, hakikat pengabdian itu datang dengan benar-benar ingat, maka benarlah apabila Allah kata la in syakartum la azidannakum. Bila benar-benar kita ni bersyukur dengan martabat ingat, maka kita tidak sempat habis nikmat. Tak sempat habis nikmat. Ditambah nikmat, ditambah nikmat, ditambah nikmat. Tak sempat nak habis, tuan-tuan. Tak sempatlah nak mengatakan dia tahulah. Tempat habis tu. Tak sempat nak habis. Sebab apa? Sebab nisbah kita bukan pada kebendaan. Nisbah kita kepada hakikat yang tidak boleh diukur dengan kebendaan. Itulah kehidupan yang sebenar. Cuma kita hari ini dimumukkan. Kita hari ini telah dipanggil apa? Perang saraf ni. Doktrin kita ni, pikiran kita ni telah dijajah, dimanipulasi oleh pemikiran-pemikiran doktrin-doktrin kapitalis, doktrin-doktrin iblis. Iblis ni dia suruh kita fikir benda. Datang malam ni, kau dapat apa? Dapat sampul. Ustaz dia dapat. Nampak? Nakal orang-orang tu. Makan pun tak ada. Covid mana ada makan-makan jamuan? Ada? Tak ada kan? Nakal orang-orang. Dia punya nisbah dia benda. Lalu sekali tak ada benda pun datang. Benda dah apa kan? Yang tukang ceramah pun kena juga. Kau datang jauh-jauh ni kau dapat apa dia? Ingat yang tukang dengar kan, tukang ceramah pun kena 2 kali 5 kan. Ya Allah. Ni fikiran ni kalau tidak dibawa kepada syarahan yang sebenar. Fikiran ni, akal ni disyarahkan dengan keimanan yang benar, maka akan pergilah dia kepada perkara yang batil. Apa yang batil? Kepalsuan, kebendaan. Itulah batil. Ukuran hidup kita ni, ukurannya pada apa dah ada, apa yang tak ada. Apa yang ada, apa yang tak ada. Adat perbincangan hidup macam tu, tuan kan? Anak berapa? Alhamdulillah. Selang berapa tahun ni, cucu berapa? Selang lama sikit, isteri berapa? Nakal soalan kata nakal. Contoh kan, yang macam di sana tu, okey lah. Okey lah. Jangan marah. Benda-benda begini jangan marah. Ada perbahasan dia. Tapi nak bagi tahu, nisbah dia adalah dengan benda. Bila benda fikiran kita akan didoktrinkan dengan kebendaan, maka di situlah datangnya kerosakan dalam menjadi hamba yang sebenar. Sebab Allah SWT, kalau kita berurusan dengan Allah secara hakikatnya, Allah bukan bagi kita dunia.
Allah bagi kita sedang mata Allah SWT perkara yang manusia tak boleh bagi. Setakat berurusan dengan Allah, minta nak bagi duit, pergi kerja. Pergi kerja dapat duit, walaupun hakikatnya semua dari Allah. Tapi kalau nak berurusan dengan Allah, Allah bagi perkara yang manusia tak boleh bagi. Apa dia? Tenang. Tenang manusia tak boleh bagi. Kalau setakat kita nak berurusan dengan kebendaan, manusia boleh uruskan, tak ada masalah. Contoh, nak makan, pergi kedai, makan. Tapi nak dapat nikmat makan, Allah. Nak dapat tenang, Allah. Bukan pergi jalan-jalan. Kadang-kadang pergi jalan-jalan pun tak tenang. Nampak? Jadi berurusan dengan Allah SWT ni perkara yang tidak boleh diukur dengan kebendaan. Dan perkara pertama malam ni kita nak bongkarkan ataupun nak fahamkan, hakikat pengabdian itu adalah bukan berurusan dengan kebendaan. Jangan tuan-tuan, ini satu perkara yang melemahkan diri kita apabila kita letakkan ukuran kebendaan duduk depan Allah. Sila hari bulan, Ustaz, saya makin solat makin susah gambarnya. Apa nak jawab? Apa nak jawab? Makin solat kata makin buka rezeki, masalah susah ni. Nampak? Dia berurusan dengan Allah Ta'ala tu. Dia tengok kebendaan. Sebab memang sebenarnya boleh Allah bagi. Allah tidak akan buatkan kita susah. Memang kehebatan Islam, kalau kita buka lembaran sejarah 23 dunia, Allah bagi limpah ruah kepada umat Islam. Umat Islam bukan dijadikan untuk miskin, tidak. Malahnya miskin dipelihara sebenarnya oleh orang yang berharta, yang beriman, lalu digelarkan orang kaya yang sebenar. Kalau dalam pengajian hakikat ni, saya tak panggil sewenang-wenangnya orang kaya. Sebab orang kaya ni kalau nak diiktirafkan dialah orang yang menjaga kemaslahatan orang susah. Tak kisahlah duit dia berapa. Kalau duit dia sikit, dia jaga dengan cara sikit. Kalau duit dia banyak, dia cara dengan cara banyak. Itulah orang kaya. Jadi orang kaya yang sebenar-benar ukuran agama menyebabkan orang yang susah, miskin, fakir tidak terbiar. Wallahi tidak. Sehingga zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz 2 tahun memerintah, tak ada satu layak dapat zakat. Bayangkan, maknanya apa? Maknanya harta agihan zakat itu tidak sempat agihkan agihan zakat, tetapi maknanya harta-harta yang kesenangan lain telah dikongsikan. Zakat berapalah sangat dapat, ambil lah share saya ni. Macam tu lah. Berapa nak bulan-bulan ni, tak pakai berapa ni, nak pakai kira-kira 2,000 sebulan. Tak lah apalah sangat, 1,000 orang transfer 2,000 sebulan. Dah ada gaji tetap. Nak dapat zakat pun. Nampak? Katalah dalam tempat ni, insyaAllah, amin ya rabbal alamin, dalam ni ke nanti Allah lantik jadi bilioner ke kan. Amin ya rabbal alamin. Panggil, datang je, di register. Apa? Saya nak bagi bulan-bulan 1,000 datang masjid nanti. Datang masjid dapat gaji 1,000. Kalau lah penduduk ni ada 100 orang atau 1,000 orang yang datang, dibayar 1,000, duit dia ada 100 juta, tak luar kan? Cengih dia bayar. Itulah berlaku pada zaman Umar bin Aziz. Orang yang mempunyai harta yang dambaannya pahala, jadi tak heran dengan harta lalu diberikan. Ini orang beriman. Jadi ukurannya sinar mata Allah SWT dengan Allah Ta'ala ni jangan salah tengok. Memang itu pikiran kita akan mengganggu tu. Malah iblis akan duduk pada akal ini. Ni, akal. Iblis akan akalkan kita. Bahasa apa? Diakalkan kita. Betul ya? Diakalkan kita. Apa kau nak, apa kau dapat. Contoh berlaku pada Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Allah dah kata dah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Allah kata tu kan, jangan dekat dengan pokok ni. Clear. Datanglah si iblis. Dia ni pakar manipulasi fakta. Dah lah pakar manusia fakta, orangnya pun tak nampak. Dia kalau nampak senang kita halau, hambat lah. Tapi tak nampak, tiba-tiba datang bisikkan. Dia lah tu. Bisikan yang mengelirukan kita dalam ibadat. Kau ibadat, kau dapat apa? Kau jadi, di ibadat solat ni okey lagi. Satu perkataan yang diragukan kita hari ni adalah
kau baik sangat, kau dapat apa? Kan? Baiklah sangat itu, baiklah sangat. Jangan baik sangat, dia ada buruk sikit katanya. Tengok nakal dia. Nabi kata lah, jangan. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik, baiklah semuanya. Kalau buruk, buruklah semua. Allah. Inna fi jasadi mudghah fa iza salahat salahat jasada kullu fa iza fasadat fasadat jasada kullu ala wa hiya qalbi. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Tak ada istilah persimpangan baik, jangan baik sangat-sangat, tak ada. Sama ada baik atau buruk. Datang si iblis, manipulasi. Kau jangan baik sangat, kau ada buruk sikit. Jadi kalau baik campur buruk jadi apa? Siapa yang nak tahu? Beruk tuan. Itu beruk pun tak mengaku tau. Ini dia bukan golongan aku ni tu. Sebab lebih teruk daripada binatang. Ulaikal an'am balhum adall. Mereka ibarat binatang, bahkan lebih sesat. Baik. Iblis ini kerja dia, bila kita nak jadi pengabdian yang sebenar, yang mana kita tak nak beribadah bercampur aduk dengan dunia punya habuan ni. Sebab dia akan kita kena clear dulu tuan-tuan. Bila kita berurusan semua dengan Allah, bila kata Allah saja tujuan kita, maka jangan diletakkan dunia sebagai pertukarannya. Sebab Allah nak bagi kita syurga, bukan dunia. Malah terkorban dunia pula untuk Allah, macam ibadat korban. Malah kita akan bagi semua apa yang ada pada diri kita ni untuk Allah. Lagi dahsyat, hatta wa iman, nyawa sekalipun. Maka di sini maknanya hakikat pengabdian kita kepada Allah ni tiada lagi kita timbal balik atau fikir-fikir atau renung-renung apa yang kita dapat pada dunia. Tak ada. Bukan lagi kita lihat apa yang aku dapat, bukan. Tetapi apa aku nak bagi pada Allah. Itu hakikat pengabdian sebenar. Apa aku nak bagi? Nak bagi masa, bagi harta, bagi semua pada Allah. Walaupun Allah tidak berkehendak pun. Tetapi ibaratnya ada timbal balik, ada dipanggil cagarannya apa. Tapi si iblis ini yang membuatkan kita tidak mencapai martabat hakikat pengabdian. Tapi tidak kerana iblis sangat pun. Kerana iblis ni hanya konsultan je. Ana rasa entah kena fikir balik. Dia datang, dia bagi suggestion. Yang akan buat keputusan kita juga. Atas bergantung tahap keimanan dan kefahaman kita. Sebab tu ilmu ni wajib. Antara dalam kitab Talbis Iblis, karangan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, mengatakan antara belitan iblis ataupun talbis iblis yang pertama yang akan diberikan kepada umat manusia ini adalah kebosanan dia menuntut ilmu. Lagi-lagi ilmu akidah, ilmu tauhid. Bosan sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Kita nak makan, bukan nak Allah dia. Kadang-kadang sampai tahap macam tu. Takkan nak Allah je, nampak. Sampai tahap orang akan berpaling. Itu kerja iblis tu. Sebab itu apabila kita dengar hamba-hamba, abdi-abdi yang aku kena, mana akidah ada, tasawuf ke, pengajian-pengajian yang heavy, berat-berat, pengajian berat-berat tu. Sebab dia bukan sekadar berfikir dengan akal, dia melibatkan hati nak menerima. Kalau dalam hati tu ada macam-macam penyakit, menentang-nentang tu, dia nak terima tu. Kalau benar perjalanan dia, Allah bantu. Kalau tidak, berlawan-lawan dia dengan Tok Guru tu nanti. Banyak mesin. Saya benci dengan Ustaz, geram betul, mesej saya benci betul. Dia cakap, mengata kat saya. Saya cakap, bukan mengata kat kamu. Dah kamu terasa, baguslah. Terasa sebab cerita perkara-perkara tentang diri dia, terasa dia. Tapi akhirnya dia berubah. Alhamdulillah lah. Baik. Jadi si iblis ni, kerana kegagalan kita menuntut ilmu tidak mencapai, sebab perjalanan untuk mencapai martabat hakikat pengabdian sebenar itu, torik yang pertama tadi, mesti dengan ilmu. Perjalanan menuntut ilmu itu mesti menjadi keutamaan dalam hidup kita. Jadi apa kita nak bagi dengan Allah, itu akan ditanya sedang mata Allah SWT. Maka iblis tadi dia akan manipulasi balik apa yang kita nak bagi kepada Allah. Ditanya, apa yang kau dapat? Hati-hati tuan-tuan, hati-hatilah. Nampak? Apa yang kau dapat? Kau penat-penat, apa yang kau dapat? Kau buat yang apa? Kau baik sangat, kau tahu apa kau dapat?
Kalau tidak adalah ilmu yang benar, dia berhadapan dengan persoalan tu, maka datanglah dipanggil allazi waswisu fi sudurin nas. Waswas ni bukannya pergi pada bab fikih saja, ambil wuduk waswas, ni rakaat berapa waswas. Dia juga waswas dalam prinsip dan iktiqad. Hati-hati. Ada orang tu sampai tahap berhadapan dengan kehidupannya waswas dengan Allah. Allah tolong ke? Tuan-tuan, berapa ramai orang berhadapan dengan kesusahan, dia persoalkan pada Allah tolong ke? Tanya tuan-tuan, kita tanya anak kita, kamu susah ni, kamu yakin tak Allah tolong? Ya ke? Dia tanya ya ke tu ragu tu. Dia kalau bahan ya ke, betul ke, tu keraguan. Jadi iblis itu makanan dia. Bila begitu berlaku, maka kekurangan ilmu lah. Nampak? Baik, jadi si iblis ni dengan cerita tadi, dia suka manipulasi fakta, perkara yang sepatutnya dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bila hakikat pengabdian yang sebenar, bila kita menyembah Allah, tu ganjarannya itu adalah pahala. Settle. Nampak tak nampak? Jangan tanya. Ni yakin sangat buat ni. Saya bukan yakin dengan apa yang saya buat ini maksudnya dapat. Tidak, saya yakin dengan janji Allah, Allah bagi. Contoh, iyalah kamu solat, confirm tu pahala katanya. Tak payahlah nak muslimah sangat katanya. Apa nak jawab? Kau jangan macam-macam katanya. Aku buat ni sebab aku tak muslimah lah aku buat katanya. Aku yakin dengan Allah bayar, tu je. Syurga tuan-tuan bukan dapat dengan usaha ikhtiar kita. Syurga dapat dengan keyakinan kita pada Allah. Kita yakin Allah bagi syurga. Yakin Allah bagi. Tapi jangan sekadar yakin lah, kenalah buat. Yakin saja duduk tak buat apa, pening juga lah. Yakin tu iman, amal lah. Amal nak tunggu sempurna, tak terbuat. Nak tunggu sempurna, tahulah macam mana nak buat. Tak terbuat nak tunggu sempurna. Ustaz, macam mana nak khusyuk Ustaz? Masa takbir ke masa mana tu? Lelah tak solat. Belum capai martabat khusyuk. Solat je, buat je. Nampak salah, betulkan. Salah, betulkan. Jangan tinggalkan. Tapi sampai tahap yang mana keyakinan tu sampai, kita buat, kenapa beri buat? Pahala. Ini dijawab oleh Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amil salihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa pun di kalangan innal ladzina amanu, yang beriman di kalangan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, percaya pada hari akhirat. Hari akhirat yang mana kemudian hari kita berhadapan dengan syurga dan neraka ni iman. Bab ni pun ramai yang tak yakin tuan-tuan. Abang je lah masuk syurga, tak apa kata. Nampak bab gaduh, laki bini hilang lah syurga neraka. Ingat bang, seorang je kat syurga. Tak apa, masuk tu. Saya masuk neraka sebab abang kata. Confident tu. Dia dah syurga neraka tak fikir tu. Dia bila datang masalah ni, syurga neraka tu nak tepi dah. Dia fikir panah dia dah. Sabar mah, panah tu neraka. Kau apa tahu ni? Dia marah ni kawan tu. Patutnya orang beriman dengan Allah, astagfirullah, dengan neraka dia diam terus. Marah ni neraka ni, api dia. Patutnya. Itu orang beriman. Bab-bab itu pun kita masih lagi kadang-kadang keliru. Macam mana nak mencapai martabat hakikat pengabdian, apatah lagi kita nak beramal dengan sebenarnya. Sebab pengabdian ni sebelum beramal tuan-tuan. Sebelum beramal abdi dah. Bukan beramal itu menyatakan pengabdian. Sebab belum tentu orang yang beramal dia mengabdikan diri. Contoh tuan-tuan. Baik, balik cerita iblis tadi. Ketika Allah SWT menjadikan Nabi Adam AS, sebelum tu dia tak ada pesaing. Iblis ini Azazil, dan dia ketua malaikat dan jin, dan dia kana minal jin. Iblis ni pada jin. Tetapi martabat dia naik sikit sebab dia ketua bagi golongan jin dan malaikat. Sah pangkat dia. Baik.
Ketika Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak jadikan khalifah itu Nabi Adam alaihissalam, malaikat pun bertanya, bukankah Nabi Adam alaihissalam khalifah ini akan buat kerosakan semua? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kau tak tahu apa yang kau tahu. Selesai jadikan Nabi Adam, pendek cerita, panjang cerita ni saya pendekkan. Kemudian Allah suruh sujud semua malaikat. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Adakah iblis sebelum ni tidak sujud kepada Allah? Sujud. Kita sujud lah, sujud. Semua sujud pada Allah. Hanya yang boleh sujud macam kita buat dalam solat itu pada Allah je. Tidak boleh, malah rukuk pun tak boleh. Hormat orang sampai macam tak boleh. Itu perbuatan abdi yang dipanggil jali, terus syirik yang terus perbuatan terkeluar agama yang main. Terus rukuk terus tak boleh. Sujud apatah lagi. Kan? Kalau ada ciri-ciri kadang-kadang kita tengok ada macam-macam pula lah ajaran-ajaran yang menyimpang ni. Dia jumpa dia punya guru yaya dah tu. Dia sujud terus. Dia kadang-kadang kita fikir sampai tahap itu pun ada. Inilah Allah nak buat kan. Baik. Tapi adakah dia iblis tidak sujud pada Allah? Sujud, solat. Iblis solat. Iblis bukan ahli maksiat, tuan-tuan. Iblis ni kalau dia ada sekarang ini, saya tak dipanggil ceramah Islam. Iblis ceramah nama ni. Dia punya kewarokan, dia penampilan dia, kata-kata dia, ya Allah, kalah kita. Tetapi pada hakikat pengabdian dia gagal. Syariat pengabdian, syariat solat sujud dia buat. Tetapi ketika Allah suruh wa yazkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, masjid sajadah sujud. Sujud yang dimasukkan ni adalah tunduk pada kehendak Allah. Nah, Allah suruh kita terima segala kesusahan. Berapa ramai orang tak terima? Hormat suami, berapa ramai tak hormat? Hormat mak ayah, berapa ramai tak hormat? Hormat imam, ketua, pemimpin, berapa ramai tak hormat? Hormat yang lebih berusia, orang muda, hormat, berapa ramai tak hormat? Maka ni kegagalan dalam pengabdian yang nyatanya menyebabkan seluruh amalan tadi tidak dikira oleh Allah. Tak kira kan? Sebab tu macam seorang anak beribadah 1000 tahun tapi tidak hormat ibunya. Sebab apa tidak diterima? Sebab dia mewarisi sifat iblis. Iblis ni beribadah bukan 1000, berpuluh, wallahualam lah, sampai tak ada nombor nak diberikan pada iblis punya amalan. Tapi ketika sujud yang mana pengabdian yang sebenar, jadi sujud secara keseluruhan, kafah, bukan sujud buat-buat sujud. Sebab tu ibadah ini bukannya menjadi hamba, bukan dengan dia solat ni hamba dah. Belum tuan-tuan. Habis Ustaz tak payah solat, teruk lagi. Yang mudah pun kamu tak boleh nak buat. Solat ni kira mudah tuan-tuan. Sebab apa mudah? Umur 7 tahun boleh suruh dah. Umur 10 tahun boleh suruh dah. Sujud, semua sujud. Soalannya nak sujud dengan iman, berapa ramai buat? Dan sujud itu diterjemahkan di luar sana. Contoh, nak datang tadi, awak tak tahu nak datang, rupanya jalan dia lah ikut sini rupanya. Awak ikut waste, keluar dekat Sungai Besi tu, jam kat situ. Ada nanti mula tak terima tu. Dia mula kalau aku tahulah aku kan tak betul itu bukan sujud sebenar. Orang yang sujud sebenar, apa saja yang mendatang itu dia kena first impact, innalillah wa inna. Ni ada benda Allah nak ajar ni. Dia bukan kata kalau aku tahulah, habis tuan. Iman tidak pergi martabat ibadah. Sebab itu Allah bagi kita beribadah lagi dan lagi supaya martabatnya sampai. Sebab itu berkali-kali kena ujian tu, bukannya kenapa Ustaz berkali-kali ujian ni sampai? Sebab kita nak belajar terima dengan sepenuhnya.
Kali pertama tak terima sangat, Allah maafkan. Kali kedua tak terima, kali ketiga tak terima, kali 4, 5, 6, 7, 8 dengar ceramah, kena basuh, kena sentar, kena kelorok, terima dah. Tak apalah Ustaz, suami saya tu memang ada spesies on Ustaz. Apa on? Alah, genetik Firaun. Saya terimalah Ustaz. Mudah-mudahan saya ni genetik Asia Ustaz. Kan lega jawab gitu dah. Macam mana boleh jawab begini? Yelah Ustaz, sampai bila kita nak buat perangai? Dia mula dah slow dah tu. Kita hari-hari dengar kuliah, dengar ceramah, dengar YouTube, kadang-kadang tu sampai tidur. Sampai tidur masuk dalam mimpi tu. Ustaz cakap, kamu jadi isteri solehah. Terbangun saya Ustaz. Maksudnya di sini adalah apabila penerimaan dia dengan hati, sebab hakikat pengabdian ni juga didefinisikan dengan penerimaan dengan hati. Sebab tu iman itu bermula dengan tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Sebab tu ibadah itu bukan dengan dah solat je selesai. Tak. Solat ni menyatakan keimanan, menyatakan kehambaan. Makna kata gini, contoh 13 tahun Nabi SAW dengan para sahabat di Makkahul Mukarramah. Nampak? Ibadah solat turun selepas itu. 12 tahun pergi Isra' wal Mi'raj. Nampak? Maknanya terjemahan syariat itu pasti bermula dengan kesempurnaan hakikat sepatutnya. Tapi sebab kita tak tahu sempurna tidak hakikat kita, maka syariat ni mudah-mudahan membantu menyempurnakan hakikat. Lama-lama solat, lama-lama solat, lama-lama solat, sempurnalah hakikat, mudah-mudahan. Tapi ikut martabat, sepatutnya sempurna hakikat dia, baru menyatakan. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Yang pertama, cuba tengok, Allah kata, ini kitab apa dia? Al-Quran, kalamullah. Zalikal kitabu la raiba fi. Tidak boleh ada keraguan. Makna apa? Sebelum baca jangan ragu. Ustaz, saya tak faham bahasa Arab. Tak kisah, faham tak faham. Tak, macam mana ni guru tafsir tak jumpa lagi? Jumpa tak jumpa? Habis terima. Tak tahu lagi ni, tak khatam 30 juzuk, tak kisahlah, walaupun sebut alif dia. Maknanya penerimaan di sebelum baca Quran kena yakin dah. Subhanallah. Maknanya apa? Dengan Allah tadilah. Pengajian dia dengan Allah. Bukan dengan sebut bacaan lisan. Sebab sebutan Al-Quran itu dengan iman. Sebab tu dia rukun iman, dia bukan rukun Islam. Kita ingat baca Quran dengan sebutan saja. Iblis sebut baca Quran. Yang mengajar tu ayat kursi, iblis lah. Sanad daripada iblis. Iblis mengajar ayat kursi. Jangan main. Sebab tu jangan terkejut kalau orang pergi ruqyah ke, baca betul dia sengih baliklah bacakan tajwid. Baca cuba ikhlas. Tak pasal-pasal dia tarbiyah kita kat situ kadang. Sebab tu kalau kata ada benda-benda ganggu, dia pasang radio, tak lari dia. Ingat aku takut dengan radio ni. Orang kadang bunyi, dia pasang ayat Quran, pasang ayat Quran. Tak ada. Dia bukan mainannya begitu, dia dari hati. Hati, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Taqwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Solat. Kemudian bermaksud begini, orang yang beriman pasti dia beramal. Pasti teman-teman. Orang yang lapar pasti makan. Tapi orang yang makan belum tentu lapar. Dia buat makan. Alah, ambil hati. Jamah. Dalam jamah-jamah nak habis buat sepinggan. Dan nak pula sedap dengan kambing golek. Tadi dah makan dah sebenarnya. Makan lagi. Jamah. Dia bukan betul-betul lapar pun. Sama macam solat. Bukan betul-betul sembah pun. Allahu Akbar. Dia sembah betul sekali bila dia betul-betul menusuk dari hati dia, merasakan. Sebab tu rasa kehambaan. Dia bukan fikir kehambaan, dia rasa kehambaan. Rasa ni barang dalam, bukan barang luar. Nak wujudkan rasa kehambaan, dia kenalah pergi tempat-tempat tu kuliah-kuliah yang mohon terasa. Allah terasa Ustaz, sangat kena. Allah terasa betul.
bagus ya. Pergi jumpa guru yang musyrik, doa, ya Allah, jumpakan aku. Jumpa tu kalau dia kata nyandah ke dinding tu kena balik, bawa kemuliaan balik, macam tu dia. Jadi makna rasakan bang itu sebelum perbuatan. Contoh kita nak makan, mesti lapar dulu. Adatnya begitu, lapar baru makan. Maknanya orang yang beriman pastilah dia beramal. Tetapi orang yang beramal belum tentu beriman. Sebab apa? Sebab tu jangan terkejut. Dia bukan pergi masjid selalu. Dia bukan geng-geng apa ni, geng tadarus. Habis hari tu hari dia kena ujian tak ada terus. Kita yang dah ada ilmu, jangan kita salahkan tadarus tu. Kita cakap apa? Itulah ujian iman dalam hati dia, wallahu alam. Ada orang cakap gini, itulah aku cakap jangan tadarus sangat. Dah tak pasal-pasal orang tak tadarus. Itulah aku kata jangan solat sangat. Kita kena ada wasata, tak pasal-pasal sederhana dalam beramal. Kita jangan taksub sangatlah dengan solat awal waktu ni. Sudah ni. Kita jangan beria sangatlah. Padahal yang tak jadinya kerana dia belum mencapai martabat hakikat pengabdian. Itu je jawapan dia. Jadi sekiranya benda tu berlaku pada kita, contoh, jangan tinggalkan, teruskan. Sebab hakikat pengabdian ini satu perjalanan. Itu dia panggil suluk, salik, sang salik, perjalanan menuju khalik. Jangan menyebut, ustaz, saya payah ustaz, susah. Susah itulah ibadah. Oh gitu. Ini payah ustaz nak berhadapan dengan nafsu ni sekarang ni. Ya Allah, kiri kanan atas bawah semuanya innalillah ni ustaz. Macam mana ni? Sana terbuka, sini terbuka, depan terbuka, atas terbuka, bawah terbuka. Pening kita. Itulah datangnya pengharapan pada Allah. Bila kita mencapai hakikat pengabdian sebenarnya, kemuncaknya adalah dengan Allah. Kemuncaknya adalah kita nak benar-benar mencapai martabat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab tu jangan terkejut tuan-tuan. Dia dalam perjalanan begini. Ada orang jenis bahkan, ini saya mudahkan perbincangan ni malam ni sebenarnya. Sebab tu orang dia kata dia beribadah ustaz nak dekat dengan Allah ni ujian berat. Bila Allah je berat. Asal Allah je berat. Sekali saya kata, cuba sebut Allah. Allah ringan pula. Lupa Allah berat ke ringan? Ringan. Paling senang dalam dunia, dalam hidup nak buat adalah lupa Allah. Itu paling senang nak buat. Jadi yang jadi berat tu adalah ujian tadi untuk meletakkan kita punya iktikad benar tidak berurusan dengan Allah ni kita nak habuan daripada Allah. Pahala itu habuan, pahala syurga, jauhkan daripada neraka. Asal berkaitan dengan akhirat itu ikhlas. Jangan tertipu pula. Habis Ustaz, kalau sebab pahala tu bukan tak ikhlas dari dengan Allah tu pahala mana boleh orang bagi? Pahala tak ada boleh manusia bagi, Allah bagi. Jadi tak jadi kesalahan bila beribadat nak pahala, tak jadi kesalahan. Dia sebagai kita panggil apa? Semangat. Dia nak pahala kena nak Allah, dia kena dapat Allah juga. Tidak boleh dapat pahala tiba-tiba tak dapat Allah, dia mesti dengan Allah. Jadi maknanya perjalanan ni kalau kita beribadat susah. Ada kesusahan demi kesusahan. Kesusahan demi kesusahan, kesusahan demi kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu ada. Kata guru saya, Farid, kalau kau nak senang, kau cari susah. Pening kita. Cari susah. Jangan cari penyakit, cari susah katanya. Cari susah apa? Macam malam ni susah-susah datang dengan keras kat situ. Saya respect, subhanallah, salin. Allah, saya Ustaz, saya tak salin. Tak apalah, kerah dia pun susah juga kan. Kerah, tak ada nak gerak sana gerak sini, buat senaman belakang. Tak ada, dia kerah. Susah tu. Kalau senang, susahkan diri. Susahkanlah diri ini untuk Allah. Itu hakikat buat abdiannya. Macam senang ni, susahkan. Cari jalan susahnya, maksudnya biar kita nampak kesungguhan. Datang contoh solat, datang.
Mana senang? Pakai baju biasa ke ataupun pakai lengkap? Mah, hutang baju Melayu ke mah? Mana mah? Apa hal bang hutang? Nak susah-susah. Pakai songkit. Okay. Lagi susah, lagi bagus. Itu martabat dia. Duduk etika. Susah, bukan senang etika. Duduk 10 minit, terangkat kaki. Amat. Duduk kejap. Maka tu canai. Jangan dulu, duduk. Duduk. Itu susah. Jadi ibadat ni memang konsepnya susah. Sebab apa? Nafsu. Yang susah tu nafsu sebenarnya. Nafsu dengan kolbu dua benda berbeza. Yang seronok kolbu, yang marah nafsu. Jadi yang tak suka tu nafsu. Lama-lama sukalah. Lepas tu jangan kita, sebab tu kena dengan ilmu. Jangan main, hari ni saya semangat ustaz, saya nak berubah ni, saya takbir, hebat tu. Hari tu jumpa, lepas tu tak ada dah. Hari tu dia datang hidayah dia. Sebab tu kalau orang tanya, saya nak berubah, dengar ada orang datang, saya nak berubah, cepat-cepat tangkap dia dengan ilmu. Untuk ilmu. Dia tidak boleh sekadar semangat kemudian saya nak Allah, tak jadi. Dia kena ada susah menuntut ilmu. Dia itu. Dia kena susahkan diri menuntut ilmu, cari guru, susahkan. Itu ibadah tu. Sebab dengan ilmu lah nanti terbongkarnya tadi cerita iblis, macam tadi kita cerita, gitu iblis punya kerja. Nampak? Dengan ilmu tu sifat Allah. Nurun ala nur, tu cahaya atas cahaya tu, yahdillah nurihi mayasya. Jadi iblis tak boleh kacau orang yang menuntut ilmu, tak boleh. Sebab ilmu dari Allah, cahaya dari Allah, iblis dia tak boleh halang. Macam tu matahari sinarnya itu tak ada satu pun alat, mekanisme ataupun yang boleh menutup matahari melainkan dengan Allah sendiri. Iaitu Allah datangkan awan ke, itu pun tak boleh tutup sepenuhnya. Melainkan Allah datangkan gerhana, itu pun ada lagi cahaya. Melainkan Allah datangkan malam. Itu je. Jadi maknanya begitu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi kalau kita boleh definisikan balik, kalau kita boleh susun balik kefahaman kita pada malam ni, sebenarnya mata Allah SWT. Bila kita pergi pada definisi ataupun perjalanan menjadi hamba yang sebenar, itu mohon pada Allah perkara yang benar. Apa dia? Pahala, syurga, itu yang benar. Jangan, ya Allah senangkanlah dunia aku, ya Allah. Boleh minta, tapi itu sekejap. Silap-silap nanti kan, tak senang, payah nanti kan. Makin susah nampak gaya ni. Mula kata, aku dah kata dah, tak betul. Bukan dengan cara ini kamu nak, kamu kena cari dunia. Nampak, dia tinggalkan amalan, dia pergi cari dunia. Ini yang berlaku. Sebab dia berdagang dengan Allah itu, dengan amalan dia, apa dia dapat? Jangan. Sebab bila nak menjadi hamba Allah yang sebenar, itu minta yang benar. Yang benar di sisi Allah itu hanya pahala dan syurga. Minta. Dan kita beribadah kena yakin dengan Allah. Bila Allah kata Allah bagi pahala, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah bagi. Jangan su'uzzon dengan Allah, jangan sangka buruk. Ustaz, saya ni macam mana ya Ustaz, terima tak? Terima. Allah terima sebab Allah ni maha sempurna. Allah yang menyempurnakan ibadah kita, bukan kita. Sebab tu lepas solat, astaghfirullahalazim, ya Allah, teringatlah waktu canai tadi, ya Allah. Laparlah datang tadi tak makan, ya Allah. Lemahnya aku. Allah kata, tahu dah kau lemah. Tapi terimalah, ya Allah. Macam anak dengan mak lah, tuan. Anak dengan mak. Anak ni perangai macam PN. Mak dia tahu dah kamu. Mak suruh beli barang, beli. Lupalah mak. Tahu dah kau yang pelupa. Mak kalau suruh kamu 10, 11 lupa. Tahu dah perangai kau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi memang manusia ni nasihat lupa. Tapi bila kita lupa, kita kembali. Tubu ila Allah, kembali. Jadi kita minta yang benar. Maka kalau sekiranya orang cakap, kamu dapat apa pergi masjid, pergi kuliah, dapat apa? Pahala. Muka kena yakin, pahala. Muka macam kau pahala dia. Ada pula cakap macam tu. Orang biasa nakal, mulut nakal ni.
bajet pahala je ni, bajet alim. Cakapkan dia balik, alhamdulillah ada bajet. Daripada langsung tak ada bajet alim. Tu kena ambil balik, yakin dia. Orang memang je nak berubah ni, memang orang akan peli tu jalan biasalah. Perli je belum capai martabat maki lagi. Perli tu okey lagi, jangan sampai dapat makian nanti. Makian lagi teruk. Kerana tak tahan sampai seakan-akan macam inikah jalan agama. Habis. Jangan soal tak. Maknanya yakin pahala. Baik, bila kita yakin dengan Allah, maka di situ datangnya pertolongan Allah, nasrullah. Pertolongan Allah sampai. Pertolongan Allah datang dengan yakin. Sebab tu beribadahlah dengan yakin. Yakin ini bermula dengan ilmu yakin. Macam malam ni kita buat, alhamdulillah, walaupun kita masih dalam PKPP, surau juga menginisiatifkan, alhamdulillah, ilmu yakin. Nanti bila kita teruskan ilmu itu, belajar, Allah bukakan pintu hati, ainul yakin, terbuka mata hatinya untuk melihat apa yang disyarahkan. Kadang-kadang kita cara berceramah syarah ni sampai surga je, mamen, pum, sampai ustaz, dia je lah, tengok ikut. Ada yang uyuk tu ada juga. Itu makam tu. Tu tak ke mana-mana sampai, wallah alam. Dia benar tu. Sejuk tak. Sampai tu terbuka pintu hati dia, Allah buka. Sampai martabat hakul yakin. Hak, sebenar-benar keyakinan, maknanya dia dah meyakini sebelum diberikan segala ganjaran. Contoh, kita ni, sebab tu bila bermula abdi, hamba Allah ni, mau tidak mahu jalan tauhid, akidah itu menjadi asas tauhid. Ini saya cetus saja malam ni, lepas ni terus gali lagi. Jadi begini, bila kita kenal Allah, Allah ni sifatnya tidak mungkiri janji, maka kita yakin dengan janji-janjinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Hasan ke? Tangan terus terus sikit lagi tapi dah Nabi dah. Baik. Jadi contoh kalau kita kenal seseorang itu, aku kenal dia ni. Dia ni kalau janji mesti datang. Contoh, mesti. Aku kenal dia ni. Jadi maknanya bila martabat kenal tu dalam jalan ilmu, kita belajar, menghayati, memperhalusi keimanan itu. Sebab kita mencapai keabdian ni bukan dengan perbuatan. Jangan perbuatan tu menyatakan pengabdian kita. Jadi pengabdian yang sebenar itu dengan jalan tadi, kefahaman. Sebab tu kata Nabi SAW, mayurillahu bihi khairan, siapa-siapa yang Allah nakkan dia ini kebaikan, yufaqihu hafiddin, dia akan diberikan kefahaman di dalam beragama. Faham yang sebenar-benar faham, yang ini tentang Allah. Bila dia faham tentang Allah, segala suran Allah, dia tidak question lah. Bila saja aturan Allah, Allah suruh solat tidak question, Allah bagi susah tidak persoal, Allah bagi senang pun tidak dia jadi sombong. Dia faham. Bila dia faham, maka dia menurutilah segala kehendak Allah. Maka sujudlah dia kepada Allah dalam syariat dan hakikat. Contoh sujud hakikat, bila susah dia boleh sabar. Dia faham. Contoh, selepas susah mesti senang. Dia faham. Dia tak ada soalan begini, sampai bila nak susah? Dia tak ada sampai bila. Susah mesti senang. Bila? Ikut Allah nak bagi bila. Jangan tanyalah bila nak bagi. Nampak? Ada berani orang berani tanya tuanku bila nak bagi bajet? Ataupun tak tinggilah tuanku, tinggi sangat, jumpa bos kita, pergi kerja, gaji bila masuk, tanya 2 kali cukup, you are fired terus. Kerja kamu buat kerja kamu. Aku nak bayar, tahulah bila nak bayar. Lambat bayar tu urusan aku. Kamu tu jangan lambat masuk kerja, itu saja. Jangan lambat masuk kerja, jangan mengelak, jangan mengulat. Buat kerja kamu, katanya. Jangan tanya kerja Allah. Kadang-kadang kita soal, sampai bila nak senang, sampai bila nak susah, sampai bila. Itu maknanya orang yang belum mencapai martabat pengabdian yang sebenar. Orang yang dah mencapai martabat tadi, apabila dirinya itu dipanggil penyerahan. Islam tu aslam taslim tu maksudnya penyerahan dia. Orang yang dah sejahtera ni tentang dia tiada lagi persoalan. Dia tidak lagi menyoal, mempersoal, akhirnya berlakulah soal jawab. Islam itu adalah penerimaan. Allahu Akbar, walaupun ini sunat tetapi dia ada hikmah dia.
Allahu Akbar, penyerahan, tak ada pegang apa dah. Cuba ganti solat kita. Apa jadi pun kita terima je, betul tidak? Nak solat ni, sekejap lagi kan isyak. Dalam poket ni ada duit RM50, keping-keping. Adalah baru cucuk keluar bank tadi. Kan? PKP ni kan, payah kadang-kadang tu kan keluar. Sekali rukuk tu, Sami Allah liman hamidah, dia sujud, terkeluar duit tu. Dah solat nak berhenti ke tengok je? Dia redha, dia pergi duit tu terbang, matilah aku duit ni. Tapi kalau dia melibatkan nyawa, dia berhenti. Takkan dia kata duit nyawa dia tak? Dia redha je lah apa jadi dengan duit dia tu. Dan nak pula pasang masjidnya kipas tu, gebang, tak mana-mana pergi duit dah. La ilallah, aku redha ya Allah, aku redha. Nampak? Tak boleh buat apa. Itulah solat. Tengah solat, orang maki, nak jawab tidak? Mana boleh, batal. Dia tak tahu kita tirai belakang, dia ngumpat pasal kita. Aku nak jawab ke tak nak kan? Biarlah. Itu solat. Solat ni macam penerimaan tanpa ada pembalasan. Tak ada. Malah solat juga ada dipanggil tamaknina. Tamaknina tu rukun tu jangan main-main. Sami Allahu liman hamidah. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Apa maksud tamaknina ni? Maksudnya begitulah orang yang beriman, dia sentiasa teratur hidup, tenang. Tak apa. It's okay. Tunggulah Allah sampai, insya-Allah. Dia tak ada cepat-cepat, ajilah dia gopoh gapah ni. Ajilah tu sifat syaitan. Sebab tu kalau kita kata berlari imam ni, tempat imam macam nak habis, jangan berlari. Tapi jangan lenggang anggung pula. Bersedana. Tak payah kelang kabut. Allah Akbar. Tak boleh. Nabi marah. Jangan kelang kabut. Dapat juga pahalanya. Sekiranya bagi Assalamualaikum warahmatullahi, pahala dapat juga. Kalau kita berlari tu, kelang kabut tak ada kelang kabut, tak ada dalam ibadah, tak ada kelang kabut. Dia kena tenang dan tenang. Sama dengan kehidupan. Maka pengabdian yang sebenar itu adalah membawa kepada kemuncak ketenangan dalam kehidupan. Apa saja yang dihadapi, dia bertenang di dalam kehidupan dia. Susah, dia bertenang. Senang, apatah lagi ketenangan dia. Dan ketenangan itu mencapai martabat sebenar, bukan kerana keadaan, tetapi capai martabat penghambaan yang sebenar. Tenang bukan bermaksud tidak berbuat apa-apa. Tenang adalah kerana penerimaan dia pada sesuatu perkara itu. Contoh susah, dia berusaha. Tapi yang membezakan seseorang itu dengan seseorang lain, ketika dia berusaha dengan yakin pada Allah, maka kesusahan dia itu tidak memberikan kesan kepada dia. Dia berusaha dengan tenang kerana dia yakin, aku tidak sujud kepada susah, aku sujud pada Allah. Ketika aku sujud pada Allah, susah tidak boleh bagi mudarat. Itu dah akidahnya. Aku sujud kepada Allah. Ketika sakit datang, aku tidak lari daripada penyakit itu. Apa maksud lari? Mana tak marah, tak benci. Dia terimalah. Ada orang tak suka, apa sakit ni, payahlah. Dia tak suka, tak boleh. Itu orang tak terima. Nak lari, malah duduk Malaysia, carilah Zimbabwe. Dia pergi. Duduk terima Ustaz. Tak boleh lagi, tak boleh terima. Malah kalau yang kena penyakit, dikuarantinkan pula. Jangan lari. Ada pula yang lari kuarantin, mana-mana pergi, la ilaha illallah. Aku duduk dalam tu. Tafakur lah, duduk. Tak boleh tahan lah tu. Jangan main-main, duduk melengong. Penyakit tak nampak. Tengok silin, tengok ini. Letih aku ni. Lari ya? Nampak? Orang beriman, tiada lari dia daripada masalah. Orang beriman malah bertempan dia dengan masalah. Malah tiada istilah pelarian. Orang yang lari ni orang yang penuh dengan ketakutan. Ni kena jelas ni tuan-tuan. Nisbah ni dia tiba ilham sampai tu, tak ada planning tu. Dia sampai tu, pap, kena tepat tuan-tuan. Orang yang beriman, dia pantang undur. Malah dia berperang untuk mati. Lari, bunuh. Jadi mana istilah pelarian? Tak ada. Malah
Orang beriman, dia bertuhankan Allah. Bumi milik Allah. Nak lagi mana? Tak ada. Jadi tak ada istilah pelarian. Cuba itulah dia akhir zaman. Confuse kita dalam menyatakan perkataan. Bukan isu tu saja. Apa saja yang dikaitkan dengan Nabi SAW, hati-hati. Samalah dengan ni kaum-kaum ibu lah, special sikit. Alah, isteri Nabi pun cemburu. Nampak. Nakal. Tapi orang tak nampak benda tu salah. Saya melihat benda tu salah. Jangan disamakan keadaan isteri-isteri Nabi ummahatul mukminin dengan kita yang bakal-bakal ahli neraka ni. Contoh kan, cemburunya orang perempuan yang mana tentu-tentunya bukan ahli syurga. Cemburunya isteri-isteri Nabi itu ahli syurga. Malah cemburunya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehari itu je. Kita punya cemburu 3 hari 3 malam tak habis. Muncung tak habis. Abang lupa birthday. La ilaha illallah, birthday lupa, cemburu. Apa cemburu? Semua benda cemburu. Nisbah dengan Nabi. Nampak? Punya tak amanah. Saya cukup marah kalau cerita tiba-tiba berkait dengan Nabi, nak menangkan kesalahan dia. Ayat dia begini, pergunakan Nabi untuk pertahankan kesilapan diri. Nah, jangan main-main. Alah Nabi pun gini, alah Nabi pun dia mula lower down kan Nabi. Subhanallah, jangan. Terbatal iman. Nabi itu mulia lagi dimuliakan. Begitu. Nah, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Saya kira cukup setakat itu perkongsian kita, muzakarah kita, majlis ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni. Nah, ke-9 dah, lebih dah daripada waktunya. Mudah-mudahan tercapailah perbahasan kita pada malam ini. Bila mensyarahkan panjang ni, sebenarnya panjang ni, cuma kita ringkaskan. Yang pertama tadi, bila cerita tentang pengabdian, hakikat pengabdian itu mesti berurusannya itu dengan yang benar. Yang kedua itu mencapai martabat tiada daya. Sebenarnya kesimpulannya, bila kata benar, pahala, syurga, neraka, semuanya gaib ni bukan di bawah urusan kita. Urusan kita yakin sahaja dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah. Jangan ragui apa yang disuruh. Walaupun kita tak layak nak dapat. Layak ke Ustaz, saya nak pakai gini-gini. Siapalah saya? Kalau kena dengan saya bagi tahu. Nak kenal siapa? Daripada air mani yang hina. Kamu ni memang tak wujud pun kat muka bumi ni. Dia kena mengajar hakikat diri tu habis. Oh, tak mulia lah Ustaz. Tak lah. Jadi janganlah letakkan diri tu kepada perkara yang tidak sepatutnya. Kembalikan kepada Allah SWT. Maka yakinlah dengan amalan yang tuan-tuan dah buat sekarang ni. Istiqomahlah. Amantu billah summastaqim. Ulang alik ke rumah Allah ni, istiqomahlah. Sampai bila Ustaz? Sampai kembali ke rahmatullah. Itu ayat dia. Sampai bila? Sampai ke syurga. Yakinlah tuan-tuan. Jalan orang beriman ni jalan yakin dia tak ada ragu. Ragu je cari ilmu, tuntut ilmu. Ragu sikit cari guru. Biar buang keraguan. Jadi insya-Allah cukup setakat itu. Mohon maaf di atas segala kekurangan dalam penyampaian, terkasar kata atau kurang bicara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan seluruh perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih pada pihak ahli jawatankuasa sudi jemput saya, tuan-tuan Zulkifli kita. Alhamdulillah, mengasih dan pengurusi semua dan semua yang hadir. Nampak kiranya Alhamdulillah memberi perhatian yang baik walaupun suasana PKP tu kan dah lama tak start enjin ni. Kira start banyak kali dah kuliah dah. Alhamdulillah. Bukan senang, dah lama tak start enjin, nak start, nak kerah balik. Bukan senang nak kerah balik. Balik. Alhamdulillah, Allah masih bagi kekuatan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang sebaik-baiknya, yakni semua yang hadir pada malam ini, insya-Allah, yang menonton, yang mendengar, dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.